Tepat 8 malam anda bersama saya Mir Abdul Malik Rayani dan rakan penyampai. Dan saya Siti Khadijah Jaafar dalam Buletin Utama 27 Mei. Kerajaan Persekutuan setuju agih 50% hasil kutipan cukai pelancongan negara kepada kerajaan negeri. Kebahagiaan tergadai angkara suami taksub ingin mati di Syria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan bersetuju mengagihkan 50% daripada hasil kutipan cukai pelancongan negara kepada kerajaan negeri mulai tahun ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pemberian itu bagi membantu kerajaan negeri menyelenggara dan menyediakan kemudahan pelancongan sekaligus menambah baik laporan statistik pelancong. Tun Dr. Mahathir mengumumkan keputusan itu selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2019 di Putrajaya siang tadi. Kita telah kenakan bayaran sebanyak RM10 satu bilik dan sebagainya. Kutipan ini sebenarnya adalah untuk kerajaan pusat, tapi kita bersetuju supaya memberi 50% kepada kerajaan negeri. Majlis juga bersetuju untuk menghapuskan pinjaman projek bekalan air luar bandar kerajaan negeri yang tidak mendatangkan hasil tinggi berbanding projek bekalan air di kawasan bandar. Ia membabitkan jumlah keseluruhan RM3.8 bilion. Pelaksanaan hapus kira ini diharapkan dapat mempercepatkan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air, mengurangkan beban kewangan tahunan negeri serta memastikan faedah berterusan dapat dinikmati oleh rakyat. Tun Dr. Mahathir berkata projek bekalan air luar bandar tidak akan lagi dibiayai dalam bentuk pinjaman mudah Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya diperuntukkan secara geran di bawah kawal selia Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selain itu, Majlis Kewangan Negara hari ini turut bersetuju meluluskan peruntukan tambahan RM60 juta bagi membiayai kadar baru pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup atau tahap mulai tahun ini. Ia bertujuan untuk Kerajaan Perak telah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar JAS di negeri itu untuk menyiasat penemuan timbunan pembuangan sampah plastik dari Britain yang dipercayai dibawa masuk ke sini untuk dikitar semula. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Negeri Perak, Dr. Abdul Aziz Bari berkata, pihaknya memandang serius perkara itu apabila didedahkan oleh agensi berita dari United Kingdom. Beliau juga akan memastikan setiap agensi kerajaan negeri bekerjasama untuk mencari punca bagaimana lambakan itu boleh berlaku di Ipoh. Dr. Abdul Aziz diminta mengulas berhubung penemuan timbunan pembuangan sampah plastik yang mencecah 6 meter yang ditemukan oleh chef selebriti Hugh Fearnley Whittingstall dan disiarkan dalam dokumentari BBC. Dalam hari itu, pengarah JAS Perak, Nur Azizi Adinan, dipetik sebuah akhbar tempatan berkata laporan berkenaan tidak tepat kerana sisa plastik yang dimasukkan itu berada dalam satu premis pemprosesan kitar semula di kawasan perindustrian IGB Tasik di Ipoh. Ia dikatakan beroperasi secara sah dan dilesenkan oleh MBI selain dipantau pihak JAS bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengutus surat rasmi kepada Kerajaan Arab Saudi berhubung permohonan kota tambahan jemaah haji Malaysia tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Seri Zukri Samad berkata, buat masa ini pihaknya belum menerima sebarang jawapan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi.
TH mengharapkan sekurang-kurangnya 8,000 kota tambahan. Kota rasmi yang diperuntukkan Arab Saudi kepada Malaysia bagi tahun ini adalah sebanyak 30,200 orang. Penerbangan pertama bagi jemaah haji Malaysia akan berlepas pada 4 Julai, manakala penerbangan terakhir adalah pada 4 Ogos. Jangkaan hari wukuf pula adalah 10 Ogos bagi musim haji kali ini. Baik, pengalaman hidup di bumi bergolak Syria sebagai isteri kepada salah seorang anggota kumpulan militan Daesh menjadi mimpi paling buruk dalam hidup seorang wanita bernama Aisyah. Bukan sahaja menanggung derita berjauhan dengan keluarga, nasibnya bertambah malang apabila suaminya terkorban ketika berjuang untuk mati syahid. Tiket mudah masuk syurga seperti didukung ideologi kumpulan itu. Selepas hampir 8 bulan kembali ke tanah air, bukan mudah bagi ibu muda ini melupakan kisah duka itu, apatah lagi mengenangkan Syawal yang bakal menjelma. Ikuti laporan yang saya sediakan. Saya menjejaki wanita yang juga ibu kepada 2 anak berusia 6 dan 3 tahun ini di sebuah daerah di Terengganu. Dari riak wajah yang tenang, hakikatnya sukar untuk Aisyah mengikis kenangan dan kisah hitam yang meragut kebahagiaannya. Segalanya bermula dengan percutian ke Istanbul, Turki pada Mac 2016. Beliau yang sedang sarat mengandung 7 bulan ketika itu langsung tidak mengesyaki niat suaminya yang tekad mahu mati syahid dengan berjuang bersama Daesh di Syria. Suaminya mula cenderung ke arah itu apabila kerap berhubung dengan Ketua Pengganas Daesh Warga Malaysia, Muhammad Wandi Jedi melalui Facebook dan Telegram. Mula agak terkejut jugalah. Tapi lepas tu saya redha, saya ikut je suami. Sebab pernahlah sebelum ni dia cerita, tapi saya tak sangkalah dia decide. Memang nak pergi ke sana. Perasaan tu ada jugalah. Takut kehilangan, tapi banyak kali dah diberitahu kan, dia macam nak bantu. Kalau dia tak pergi, siapa lagi yang nak pergi tolong? Sepanjang tempoh setahun di Idlib, Aisyah menghabiskan masa dengan kelas usrah selain menguruskan hal rumah tangga, manakala suaminya cenderung dengan latihan mengendalikan senjata. Mereka meneruskan kelangsungan hidup dengan dana berjumlah $150 sebulan yang disalurkan oleh kumpulan berkenaan. 9 Februari 2018, Aisyah mendapat perkabaran suaminya terbunuh. Ada dia kontak saya yang last. Dia cakap dia kena kepung dekat satu kawasan tu. Pasukan dia tinggal dalam 4-5 orang lagi. Masa tu cakap tak ada jalan keluar, dan mungkin itu yang mesej yang terakhir lah dia beritahu. Aisyah bernasib baik kerana kawasan didiaminya masih aman dari ancaman puak bertelagah. Bagaimanapun, selepas ketiadaan suaminya, Aisyah nekat pulang ke Malaysia kerana bimbang masa depan 2 anaknya. Nasibnya agak baik kerana walaupun tidak mempunyai dokumen perjalanan diri, Polis Diraja Malaysia bersama Kedutaan Malaysia dan National Intelligence Organisation MIT dari Turki berjaya membawanya keluar sebelum pulang ke Malaysia pada 6 Oktober lalu. Justru, nasihat ini diharap menjadi pegangan kepada wanita lain yang senasib dengannya. Maknanya at least cuba nasihatlah, kalau macam suami tak ambil kisah, mungkin kita boleh usaha minta tolong orang tengah ke apa. Tolong bagi nasihat bagi pihak kita. Kalau kita sendiri yang nasihat dia pun tak dengar ke apa, mungkin boleh minta tolong orang yang lebih, mungkin family ke yang lagi rapat ke apa. Mengakui sedikit terpengaruh dengan ideologi Daesh, Aisyah kini semakin sedar mengenai bahana di sebalik semua itu apabila mengikuti proses pemulihan yang dijalankan polis. Menghayati erti Ramadan di tanah air sendiri ternyata cukup bermakna kepada Aisyah, dan bulan Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi ini ternyata begitu istimewa apabila Aisyah dan anak-anak kembali bersatu bersama dengan keluarga. Dan apa yang pasti, wanita ini mahu menjalani kehidupan yang baru dan menjadikan peristiwa itu sebagai satu pengajaran yang paling berguna dalam kehidupannya. Laporan Siti Khadijah Jaafar, Kuala Terengganu untuk Media Prima.
Ini pula dilema pelarian Syria. Benarkah anda membayangkan tanah air yang dicintai tidak lagi selamat untuk diduduki? Rumah dan tempat kerja pula musnah dibom, tiada tempat mengadu, tiada lagi sumber pendapatan, semuanya bagai dirampas sekelip mata. Pilihan yang ada, lari meninggalkan kampung halaman, menyeberangi sempadan untuk pelindungan. Namun tinggal di tanah asing sebagai pelarian berdepan 1001 kesukaran. Saya perlu bawakan bingkisan nasib pelarian Syria di Lubnan. Menurut Lapan tahun berlalu, jutaan jiwa sedang bertarung untuk hidup dalam krisis kemanusiaan paling teruk di abad ini. Keperluan asas tidak pernah cukup, namun hidup perlu diteruskan. Bersama kami, Syria Care membantu pelarian Syria pada Ramadan ini. Sumbangan boleh disalurkan melalui akaun berikut.
Besok kembali. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Putrajaya. Difahamkan perbincangan menyentuh beberapa isu mendesak dalam dan juga luar negara. Pada pertemuan itu, Ahli Parlimen Port Dickson berkenaan menyuarakan kebimbangan PKR mengenai ancaman Amerika Syarikat terhadap kepimpinan Iran. Beliau menyarankan kerajaan menyatakan pendirian tegas dengan menolak sebarang provokasi kepada seluruh negara Islam. Datuk Seri Anwar juga risau dengan ugutan Donald Trump akan bertindak balas terhadap Iran sekiranya kepentingan Washington terus diserang. Pada pertemuan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa beliau akan menunaikan umrah bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Presiden PKR itu juga memberitahu akan mengiringi isterinya yang menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ke-14 di Mekah pada 31 Mei ini. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan perkembangan politik semasa. Berikutan pelbagai rungutan pengguna di media sosial yang mendakwa berlakunya peningkatan bil elektrik, Tenaga Nasional Berhad TNB dalam satu kenyataan hari ini berkata tiada penjelasan umum dapat diberikan terhadap rungutan berkenaan. Ini kerana setiap kes perlu diteliti terlebih dahulu dan kes juga berbeza antara satu sama lain. Jaminan turut diberi jika berlaku terlebih charge, jumlah lebihan akan dikreditkan ke dalam bil pengguna pada bulan berikutnya. TNB turut memohon kerjasama pengguna yang terlibat untuk berurusan terus dengan kedai tenaga yang berdekatan. Ini kerana data pengguna hanya boleh diakses di kedai tenaga. Pengguna dinasihatkan supaya membawa bil masing-masing untuk memudahkan urusan semakan. Bukan sahaja aspek kecuaian pemandu, malah keberadaan objek seperti serpihan kenderaan dan bangkai haiwan boleh menjadi punca kemalangan maut di lebuh raya utama di negara ini. Tampil kepada penyelesaian itu, Kenderaan Keselamatan atau Safety Vehicle, satu inisiatif terbaru Aginta Infrastructure Services di Lebuh Raya Utara Selatan Plus bagi memastikan laluan bebas daripada halangan objek atas jalan. Kenderaan pengguna lebuh raya akan diperlahankan bagi melindungi pekerja yang sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Sehingga tahun lalu, 13,269 kemalangan dilaporkan dengan 17,152 objek atau halangan dikesan berada atas lebuh raya yang boleh membawa risiko kemalangan termasuk kemalangan maut. Diperkenalkan oleh rakan penyelenggaraan kami, itu Aginta Infrastructure Services, untuk memastikan keselamatan para pengguna kita dan juga pekerja-pekerja kami. Dan objek-objek ini haruslah kita selesaikan, haruslah kita selenggara yang baik. Safety Vehicle akan memperlahankan kelajuan kenderaan pengguna lebuh raya lain supaya kerja-kerja pembersihan, pengalihan serpihan objek asing di lebuh raya dapat dilaksanakan dengan selamat. Bagi mengelakkan sebarang kemalangan, lorong akan ditutup dan trafik akan diberhentikan pada tempoh 15 hingga 30 minit berpandu pada jenis kerja penyelenggaraan. Terutama sekali penyelenggaraan segera yang perlu dilakukan, perlu dibuat demi keselamatan para pengguna. Iaitu mereka tidak boleh berdepan dengan bahaya sepanjang mereka menggunakan lebuh raya kami ini. Keselamatan kami tidak berkompromi. Kerja-kerja penyelenggaraan akan berlangsung dalam keadaan yang dirancang atau tidak dijangka dan ia boleh terjadi pada waktu siang maupun malam. Justru, jika terlihat kenderaan keselamatan atau safety vehicle ini sedang beroperasi dan memperlahankan lalu lintas, pengguna lebuh raya diminta bertenang dan berada pada jarak 50 meter daripada kenderaan. Ada one time ni, I was stuck in the traffic for almost more than 10 minutes actually. Then I ingatkan ada accident ke apa ke, rupanya ada macam maintenance lebuh raya. So kat situ baru I tahu ada safety vehicle. Dan I rasa macam baguslah ada safety vehicle ni, sebab kadang-kadang kita kat tengah jalan, kita tak tahu apa benda kat depan. Mahkamah Magistrate Yan membenarkan sepasang suami isteri direman bagi membantu siasatan kes seorang kanak-kanak lelaki 2 tahun yang meninggal dunia pada Sabtu lalu disyaki didera bapa tirinya. Perintah reman yang dikeluarkan Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid membenarkan tempoh reman 7 hari bermula hari ini. Lelaki berusia 28 tahun dan wanita berumur 22 tahun itu juga didapati positif dadah ketika tangkapan dibuat.
mangsa Muhammad Aqil Hairi Muhammad Azrul maut selepas mengalami kecederaan dalaman dipercayai akibat dipukul dengan objek tumpul. Dalam kejadian jam 7.30 malam itu, mangsa ditemui terbaring dalam keadaan tidak sedarkan diri di lantai rumah di Jalan Yan, Guar, Cempedak. Sebelum bapa tirinya membawa Muhammad Aqil ke hospital dan doktor mengesahkan mangsa telah pun meninggal dunia. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Apa makna kita pakai cantik-cantik tapi mulut kita jahat? Mulut kita tidak mensejahterakan orang lain. Badan kita sadar besar-besar belaka tapi tangan kita ini menyakitkan orang lain. Sedangkan Nabi sebut apa kepada kita? Manusia yang terbaik juga ialah manusia yang ada lidah, yang ada tangan tetapi lidah dan tangannya tidak menyakitkan hati orang lain. Betul tuan-tuan? Hari ini kita bukan setakat mengumpat menggunakan lidah semata-mata. Hari ini fitnah, hari ini mengumpat berlaku dengan tangan kita menjadi seorang penulis, sama ada menulis di media sosial ataupun tidak. Jom kita bersifat dengan satu sifat assalam, mensejahterakan orang. Apabila kita berada dengan manusia, manusia akan tenang dengan kita. Dan apabila kita tidak ada dengan manusia, manusia akan merindui kita. Itulah di antara sifat-sifat yang ada disebut sebagai assalam. Jom. Realme 3 Pro. Laporan Detik Niaga. Lembaga Tabung Haji TH yakin mampu memberi pulangan hibah lebih baik tahun ini berbanding kadar 1.25% yang diberikan kepada PIN deposit tahun lalu. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Zukri Samad, ia bersandarkan prestasi suku pertama pengurus dana haji itu yang memberangsangkan serta suku kedua yang dijangka lebih baik. Pendapatan TH juga dijangka terus meningkat melalui suku kedua dengan penerbitan sukuk syarikat tujuan khas SPV urus harta jemaah yang akan memberi pulangan hampir 800 juta ringgit setahun. Untuk rekod, TH merekodkan keuntungan bersih 440 juta ringgit bagi suku pertama yang berakhir 31 Mac 2019. Ia turut merekodkan pendapatan berjumlah 623 juta ringgit bagi tempoh dikaji. Jumlah aset ini juga melebihi jumlah liability sebanyak 1.2 bilion ringgit. Misi Perdagangan dan Pelaburan Kementerian Perdagangan dan Industri Antarabangsa MITI ke Amerika Latin berjaya menarik pelaburan yang bernilai 840 juta ringgit menerusi pengedaran serantau dan sektor perkilangan. Misi yang diketuai Menterinya Datuk Darryl Laiking turut berjaya menjana potensi jualan sehingga 29.1 juta ringgit berangkumi 8 sektor. Antaranya teknologi komunikasi maklumat ICT, integrasi sistem, produk elektrikal dan pendidikan. Delegasi misi yang terdiri daripada wakil tertinggi agensi berkaitan turut menyatakan persetujuan untuk mengukuhkan hubungan perdagangan duhala melalui platform berstruktur seperti Perjanjian Perdagangan dan Perjanjian Kerjasama Pelaburan. Kedua pihak juga meninjau kemungkinan mengadakan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Mercosur. Sepanjang misi, delegasi turut mempromosikan Malaysia sebagai hub serantau dan ASEAN selain manfaat yang diperoleh daripada Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP tidak akan campur tangan dalam urusan pendengaran Tribunal Rayuan Persaingan TRP. Sebaliknya, kementerian hanya menyediakan kemudahan bilik pendengaran. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan itu dengan fungsi dan peranan TRP sedang mengkaji semula keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah Akta Persaingan 2010. Kewajipan KPDN HEP setakat memberikan sokongan mengadakan premis bilik pendengaran, noktah, setakat itu saja. Ya. Jadi tak ada pula sampai kita boleh mempengaruhi
satu hukuman. Sebab prosesnya adalah siapa yang terbabit, kesnya didengar oleh Suruhanjaya Persaingan, dia nak rayu, dia rayu terus ke sini. Dia bukan rayu pada menteri atau KSU. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bilik pendengaran TRP pertama di Ibu Pejabat KPDN-HEP di Putrajaya siang tadi. Turut hadir Ketua Setiausaha KPDN-HEP Datuk Muiz Abdul Aziz dan Presiden TRP Datuk Abu Bakar Jaiz. Tambahnya kemudahan seperti itu adalah wajar memandangkan bilangan penyiasatan kes persaingan oleh pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC semakin bertambah. Antara kes terbaru melibatkan Persatuan Insurans Malaysia PIAM dan 22 ahlinya yang melibatkan jumlah penalti sebanyak RM213.45 juta serta kes bid rigging membabitkan 8 syarikat berpakat secara sulit untuk mendapatkan kontrak dalam perolehan awam. TRP adalah badan kehakiman bebas ditubuhkan di bawah Seksyen 44 Akta 712 dan tidak mempunyai bilik pendengaran sejak mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Jenama telefon pintar Oppo melancarkan model terbarunya Oppo Reno dengan kuasa 10 kali zoom bagi pasaran tempatan khususnya untuk peminat fotografi. Menurut pakar produk Ray Wong, ia direka untuk pengguna yang mementingkan perspektif berbeza dengan melangkaui imajinasi menerusi ciri hybrid dan 60 kali zoom digital bagi pengguna yang mementingkan kreativiti. Target audiens kali ini kita nak cari audiens apa? Audiens yang suka challenge, cabaran dan kreatif. Inilah target audiens kita orang kali ini. Beliau berkata demikian ketika pelancaran siri Oppo Reno siang tadi. Oppo Reno didatangkan dua variasi iaitu Oppo Reno Standard yang dijual pada harga RM1,999 seunit manakala Oppo Reno 10 kali zoom pada harga RM3,399 seunit. Oppo Reno Standard boleh didapati mulai esok di kedai konsep rasmi Oppo dan laman sesawang rasmi Oppo termasuk rakan e-dagang, Lazada dan Shopee. Sempena kempen Hari Raya Habib tahun ini yang bermula dari 6 Mei hingga 4 Jun di semua bilik pameran Habib di Malaysia menawarkan pelbagai tawaran hebat. Sempena kempen ini, Habib menyediakan pelbagai koleksi istimewa yang terbaru diinspirasikan dari rekaan bermotifkan batik. Kali ini, Habib menyediakan lebih banyak rekaan dari koleksi Aura Habib untuk mereka yang berhijab, koleksi berlian eksklusif Swan Lake, koleksi batu permata dan mutiara Laut Selatan, koleksi Stephen Webster, koleksi emas Oro Italia 916, koleksi cincin berlian istimewa dengan harga RM888 dan koleksi Hearts on Fire. Emas diukir buat sidara, cincin berlian berkilauan di jari. Kini Syawal menjelang tiba. Mohon maaf setulus hati. Habib mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Laporan antarabangsa. Pergolakan berterusan di selatan Thailand mengakibatkan hampir 10,000 kanak-kanak bergelar anak yatim sepanjang 15 tahun konflik di wilayah itu berlangsung. Kedatangan Aidilfitri tentunya tidak sama buat anak-anak ini, apatah lagi setelah ketiadaan orang tua tersayang. Prihatin dengan keadaan ini, Badan Bukan Kerajaan Amani Malaysia dengan kerjasama Yayasan Nusantara bagi Hak Asasi dan Pembangunan Nusantara berhasrat membawa sedikit kebahagiaan kepada kanak-kanak ini sempena 1 Syawal yang bakal menjelang. Sumbangan baju raya diberikan kepada 4,000 anak yatim di 3 wilayah bergolak termasuk di Patani, Yala dan Naratiwat. Antara yang menerima bantuan, 2 orang anak kepada Rasidah Abdullah, seorang balu yang kematian suami dalam pertempuran di Mayo Patani 2 bulan lalu. Suka timnya lah ada untuk anak yatim ni. Masa kita ibu ni kan masa gembira lah. Ada orang tolongnya anak kita. Kita memang adakan hubungan yang rapat lah dengan Yayasan Nusantara. Kita sering semangat ni kita ikut peringkat lah. Dalam setahun tu dalam 150,000 ataupun 200,000 ringgit yang kita bagi. Nah, ini ikut peringkat yang untuk pakaian sekolah ni kita bagi di sini 20,000 baht lah. Sebelum bulan kita bagi dah 40,000 ringgit. Dia katakan rekod panjangnya dalam 150 ke 200,000 ringgit lah daripada masyarakat di Malaysia lah.
Kita telah bank in sumbangan itu melalui akaun Amani Malaysia. Jadi insya-Allah sebab kita ada lagi beberapa peringkat, kita akan berterusan lah. Kita bukan sekali tapi kita akan berterusan sumbangan. Back to school baru ni kita baru selesai back to school. Program Yayasan Nusantara adakan di Johor, program Keep Camp selama seminggu. Kita pilih satu hari untuk back to school. Jadi kita cari dana dari pemerintah, kita akan sampaikan. Sejak tercetus pada 2004, konflik itu mencengkam 4 wilayah di selatan Thailand, iaitu di Patani, di Yala, Narathiwat dan Songkhla, mengorbankan lebih 6,500 nyawa. Masih di Thailand, satu pertemuan membabitkan dua parti politik dengan pemimpin pro-junta telah diadakan lebih 2 bulan selepas pilihan raya negara itu. Difahamkan ianya bertujuan untuk membincangkan kerjasama bagi membentuk kerajaan campuran serta mengekalkan kedudukan Ketua Jeneral Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri. Ini sekaligus menyaksikan kedua-dua parti terbabit, Parti Demokrat dan Pumjaita menolak tawaran gabungan Parti Pembangkang, Barisan Demokratik yang ingin menghentikan kekuasaan junta dalam pentadbiran kerajaan. Penyataan kerusi dua parti itu bakal memberikan majoriti mudah kepada gabungan pro-junta di Dewan Rakyat. Setakat ini belum ada pengesahan mengenai sebarang perjanjian yang dimuktamadkan. Prayut Chan-o-cha akan dilantik sebagai Perdana Menteri bulan depan sekiranya gabungan parti pimpinannya memperoleh sekurang-kurangnya 251 kerusi untuk membentuk kerajaan campuran. Polis Indonesia mendedahkan ada pihak ketiga yang merancang melakukan pembunuhan terancang ke atas 4 pemimpin Republik itu ketika rusuhan 22 Mei. Seorang ketua sebuah lembaga survey turut dinyatakan sebagai sasaran kelompok profesional ini yang dipercayai bertanggungjawab mencetuskan keganasan dalam 7 perasaan yang menolak keputusan pilihan raya Indonesia. 14 Maret 2019, tersangka HK menerima uang 150 juta dan TJ mendapat bagian uang sebesar 25 juta rupiah dari seseorang, di mana tersangka TJ diminta untuk membunuh 2 orang tokoh nasional. 12 April 2019, tersangka HK mendapatkan perintah kembali untuk membunuh 2 tokoh nasional lainnya. Difahamkan suspek dibayar dan menerima arahan untuk menjalankan pembunuhan terancang itu. Polis telah menyita beberapa senjata api sebagai bukti yang menyokong penglibatan 6 individu yang pada ketika itu telah ditahan. Kesemua mereka termasuk seorang wanita ditangkap pada tarikh yang berbeza antara 21 hingga 24 Mei. Rusuhan di Jakarta mengakibatkan 8 orang terbunuh. Parti Brexit Populis Anti-EU yang baru dijangka memenangi perlumbaan dalam pilihan raya Parlimen Eropah. Kejayaan itu dilihat semakin cerah selepas satu pungutan suara berhubung kekecewaan pengundi terhadap kebuntuan berhubung isu kesatuan Eropah. Menurut pemimpinnya, Nigel Farage, kejayaan partinya adalah mesej besar untuk Parti Konservatif dan Buruh yang telah lama mendominasi politik Britain. Sehubungan itu, Farage menuntut partinya dimasukkan dalam pusingan baru rundingan dengan Brussels. Pungutan suara itu diadakan berhubung latar belakang politik di United Kingdom yang menyaksikan Perdana Menteri Theresa May meletak jawatan. Sekurang-kurangnya 2 orang maut selepas puting beliung melanda daerah El Reno di Oklahoma, Amerika Syarikat. Insiden menyebabkan sebuah hotel musnah manakala ratusan kediaman rosak. Gempa bumi berkekuatan 8.0 magnitud landa utara Peru. Sekurang-kurangnya seorang maut dan 18 lagi cedera. Penunjuk perasaan vest kuning di Belgium bertempur dengan polis di bandar Brussels. Beberapa orang ditahan selepas bertindak ganas ke atas pihak berkuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Johor Darul Takzim JDT terus sukar dicabar apabila mencatat kemenangan ke-12 Liga untuk memperkukuhkan cekaman di tangga teratas Liga Super. Kemenangan 2-0 ke atas Kedah semalam menyaksikan JDT meraih 39 mata, 13 mata mengatasi pencabar terdekat Pahang.
Manakala skuad La Merah harus lebih waspada kerana kedudukan di posisi ketiga Liga ketika ini tidak lagi selamat kerana kini terikat 22 mata bersama Melaka United dan Selangor. Sementara skuad Harimau Selatan kian selesa di tangga teratas Liga dengan 39 mata dan kekal rekod tanpa kalah selepas 15 perlawanan. Agak menarik juga untuk diperkatakan adalah peningkatan Kuala Lumpur yang berjaya keluar dari zon bawahan hasil kemenangan besar 4-1 ke atas PKMP FC semalam. The City Boys naik ke tangga ke-10 sementara PKMP FC akur jatuh ke zon penyikiran di tempat ke-11. Apapun sememangnya aksi JDT dan Kedah di Lakis semalam paling menjadi perhatian. Awal babak pertama tampak seimbang dengan kedua pasukan agak berhati-hati mengintai peluang mencari gol awal. Hinggalah minit ke-33 apabila tuan rumah ceria dengan jaringan pertama yang diperoleh melalui penyedap pemain import Leandro Sebastian Velasquez pada minit ke-33. Kedudukan 1-0 memihak JDT hingga aksi separuh masa berakhir. Babak berikutnya Malang buat pelawat apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Riza Ghazali diraikan kad merah pada minit ke-67 selepas mengutip 2 kad kuning kerana mengasari Luis Santo. Sepatang itu menyaksikan Safawi memastikan kemenangan buat skuad Harimau Selatan pada minit ke-86. Sekaligus kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Akur dengan kekalahan jurulatih Kedah Aidil Syarin Sahab. Bagaimanapun berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan pemainnya sekalipun kedudukan Liga skuad La Merah kini semakin goyah. Yeah, so I like say I can for any of the players work very hard and give commitment. Not easy to come here, even top team like Pahang came here also lost 2-0. So that's where football is all about mistake and we learn and we have to just to look forward and go forward. Simple as that. Manakala di kem tuan rumah, bayangan kejuaraan semakin hampir. Apatah lagi dengan kejayaan bonus menumbangkan dua pecabat teratas Pahang dan Kedah dalam tempoh terdekat. Yeah, of course. Kedah have a good team, great players. It was a tough game, but we did a great job. We play a good football. We won the game. 3 points for us, very important. Dalam satu lagi aksi, PKMP FC terus kemarau kemenangan dalam 8 perlawanan berturut-turut selepas tewas 4-1 kepada Kuala Lumpur di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Tuan rumah tampil dengan aksi cukup bertenaga untuk memastikan babak pertama dengan kedudukan cukup selesa mendahului permainan 3-0. KL memperoleh jaringan pembukaan seawal minit ke-11 melalui Paulo Josue sebelum seorang lagi bintang importnya Guilherme de Paula menyumbangkan 2 lagi gol masing-masing pada minit ke-14 dan 18. Usaha PKMP untuk mendapatkan gol pertama berhasil melalui Giancarlo Lopez Rodriguez pada minit ke-81 hasil kesilapan penjaga gol tuan rumah Muhammad Farizwan Kamarudin yang gagal menangkap bola dengan kemas. Ketika aksi dilihat bakal berakhir 3-1, Di Paula memanfaatkan peluang terhidang untuk menengkapkan hat-tricknya pada minit ke-90. Tamat 4-1 memihak tuan rumah membolehkan KL memintas PKMP di kedudukan ke-10 sekaligus keluar dari kelompok 2 tercorot Liga Super. Keputusan itu juga memberikan kerja rumah tambahan buat pengendali PKMP Abu Bakar Fazim selepas mengalami kekalahan ke-5 dalam 8 aksi terakhir. Pelumba pasukan Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton mengukuhkan penguasaan selaku pendahulu kejuaraan Formula 1 musim ini selepas memenangi Grand Prix Monaco semalam. Juara dunia 5 kali itu berjaya mengatasi saingan sengit daripada pelumba Red Bull Racing Max Verstappen yang melintasi garisan penamat kurang sesaat. Hamilton juga turut mengakui dia berjaya menghalang pemandu Belanda itu untuk memintas dengan menafikan semangat melawan yang dimiliki mendiang bekas legenda Formula 1 Niki Lauda. Bermula di petak utama di litar jalanan di Monaco, Lewis Hamilton, pelumba pasukan Mercedes AMG Petronas dan rakan pasukan Valtteri Bottas yang bermula di petak kedua, nyata diberi tentangan sengit sejak dari awal perlumbaan. Hamilton yang sebelum ini terlalu bersedih dengan kematian legenda Formula 1, Niki Lauda, yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada dirinya, mempamerkan semangat juang yang tinggi sepanjang perlumbaan semalam. Dicabar hebat pelumba dari pasukan Red Bull Racing Max Verstappen, Hamilton bagaimanapun berjaya mengekalkan pemanduan cemerlang untuk muncul juara sekaligus kemenangan ketiga di Monaco dan ke-77 karirnya. It definitely was a very, very tough race and one of the hardest races, I think. Probably the hardest race I've ever had. I don't really know how I managed to put it off, but
I'm grateful that I was able to. It was definitely a tough race. We stopped for the first stop same time with Lewis. I was quite close behind, so my stop was slower. Had the incident then on the pit lane with Max, got a puncture at the stop again, so that was pretty much it. Dalam pada itu, insiden pelanggaran di antara Hamilton dan Verstappen di laluan pit ketika perlumbaan menyaksikan pemandu Red Bull itu diklasifikasikan di tempat keempat selepas dikenakan penalti 5 saat. Situasi itu membolehkan Sebastian Vettel melonjak ke tempat kedua buat Ferrari dan seorang lagi pemandu Mercedes AMG Petronas, Valtteri Bottas di kedudukan ketiga keseluruhan. Aksi pusingan ketujuh akan berlangsung di Grand Prix Kanada pada 10 Jun nanti. Dan berikut, keputusan penuh perlumbaan dan kedudukan terkini pelumba dan peluar. Laporan tadi Maidis saya suka malam ini. Saya Hasnidah Hanim Ahmad. Kami teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali dalam buletin utama. Peristiwa tragis yang mengorbankan puluhan nyawa Mac lalu terus diingati rakyat New Zealand, apatah lagi umat Islam yang menyambut Ramadan bulan ini. Bagi rakyat Malaysia yang menetap di Christchurch, kemeriahan sambutan ibadah itu tetap dirasai meskipun kadang-kala terasa sebab tak kala terkenangkan sahabat anda yang terkorban dalam insiden berdarah itu. Menurut salah seorang mangsa rakyat Malaysia, Muhammad Nazril Hisham Omar, sewaktu serangan beliau berada di Masjid An-Nur untuk solat Jumaat. Dalam kejadian itu, beliau cedera di bahagian pinggang dan ibu jari kaki kiri akibat terkena tembakan. Bagi Nazril, di sebalik apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Antara yang paling ketara, masyarakat Islam di situ semakin diterima dan disayangi. Bagi Muhammad Ra'i pula, hubungan sesama komuniti Melayu Islam juga semakin akrab selepas serangan itu. Secara peribadi saya lihat kejadian ini telah memberi kesan kepada semua pihak, tidak kira umat Islam ataupun bukan Islam. Kerana kita dapat lihat selepas kejadian tersebut, semua pihak bersatu hati untuk memberikan dorongan dan semangat kepada keluarga mangsa pada kejadian itu. Mereka ditemui pada majlis berbuka puasa anjuran Badan Perhubungan Negara BPC Christchurch dengan penglibatan lebih 200 umat Islam dari beberapa negara termasuk Malaysia dan Singapura. Majlis umpama ini pertama kali diadakan selepas insiden berdarah yang meragut nyawa lebih 50 nyawa Mac lalu. Apa yang menariknya tentang sambutan iftar tahun ini berbanding dengan tahun lepas ialah tahun ini kami melaksanakan iftar secara besar-besaran dan melibatkan beberapa universiti di Christchurch. Pada majlis ini, pengunjung disajikan dengan makanan Melayu tradisional diikuti solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah. Baik, sekian buat waktu ini. Hidup penuh daif tetapi tetap bersyukur. Itu luahan seorang wanita Syria yang terpaksa membesarkan dua anaknya seorang diri setelah kehilangan suaminya 3 bulan lalu. Bukan persiapan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi, ini yang diharapkan. Cukuplah sekadar bekalan makanan dan kelengkapan buat anaknya mencukupi. Paparannya mengakhiri buletin utama. Sebelum itu kita saksikan dulu segmen BU Extra. Dengan itu salam hormat dan Assalamualaikum. Melengkapkan kejayaan jus Nusantara Gold, Almas Beauty terus mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran makanan kesihatan dengan produk khas untuk penjagaan kulit, Karisma Phyto Stem Cell. Keistimewaan Karisma terletak pada bahan utamanya iaitu sel stem anggur berkualiti yang diimport khas dari Sweden. Ia digabungkan dengan bahan-bahan bermutu tinggi seperti minyak argan, ekstra apple, tomato dan beri yang terkenal berkhasiat untuk menyuburkan kulit. Sesuai digunakan lelaki dan wanita, Almas memberi jaminan produk keluarannya suci dan selamat daripada bahan kimia berbahaya. Sebagai wanita, sebagai isteri, pasti kita nak kulit awet muda, kulit cantik, putih, gebu tanpa sebarang cela. Itulah Karisma mulus tanpa cela. Anda amalkan hari-hari bersama jus kasih sayang, anda boleh lihat sendiri kesannya. Ia membantu melambatkan proses penuaan. Kulit menjadi lembap, kuku menjadi cantik, rambut menjadi sihat. Justru ia menguatkan akar rambut.
Karisma juga membantu untuk pencernaan. Kita rasa kenyang dan mampu menjadikan tubuh badan kita menjadi cantik. Untuk penjagaan kesihatan yang lebih menyeluruh, Almas turut menawarkan satu lagi makanan kesihatan yang sesuai diamalkan bersama Karisma, jus kasih sayang. Jus kasih sayang diformulasikan khusus untuk kesihatan dalaman wanita, terutama bahagian perut. Dihasilkan daripada kurma, delima, kacik Fatimah, daun sirih, kayu serapat, madu, halia bara dan manjakani. Ia sesuai diamalkan oleh mereka yang kerap merasa lemah dan lesu. Untuk kesan yang hebat, gandingkan dengan jus kasih sayang yang banyak khasiatnya dan bagus kita amalkan setiap hari kerana dia dihasilkan daripada formulasi bahan terpilih dan berkualiti tinggi. Untuk maklumat lanjut, hubungi Almas Beauty di laman web dan talian tertera.